Baiklah, seterusnya kita teruskan lagi dengan kupasan guru yang berikutnya, iaitu dipersilakan Encik Muhammad Rosdi bin Sulaiman untuk mengupas atau membuat resensi buku yang begitu menarik, iaitu Ensiklopedia Al-Quran. Dengan ini dipersilakan Encik Muhammad Rosdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Pengetua, yang hormati barisan pentadbir SMK Sungai Pusu, wakil DPD kita Encik Asram, rakan-rakan seperjuangan PIBG, dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membentangkan iaitu buku kupasan tentang Ensiklopedia Al-Quran. Buku ni kebetulan saya memang order online 2 buah buku. Sampainya tepat pada 9 hari bulan 4 tu, sebenar hari lahir yang telah diwishkan oleh Cik Asra dalam grup IP. Okey, so di sini saya akan mentala secara PowerPoint buku Ensiklopedia Al-Quran, pengarahnya Syekh Muhammad Mujahid dan penerbit dia Masrid. Halamannya sebanyak 398 buku surat. Kalau baca ni memang ambil masa 1 minggu lah sambil santai tu. Menyebabkan ini nak bentangkan 10 minit tu. Okey, dia terbagi kepada 13 bab dalam buku ni, 13 bab. Dalam bab pertama dia menyatakan tentang definisi Al-Quran. Apa maksud Al-Quran itu? Okey, dalam itu juga, dalam bab ini juga dinyatakan nama-nama indah Al-Quran, di mana kan Allah jadikan dengan banyak kemuliaan, iaitu antaranya dengan nama-nama yang indah padanya seperti Al-Huda, petunjuk, Ar-Rahmah, Kurnia, Al-Kalam, Al-Furqan, Al-Shifa, Nur, iaitu cahaya. Okey. Yang tidak tinggal iaitu biasa kita dengar Al-Kitab. Al-Kitab dinyatakan dalam surah Al-Baqarah. Okey, selain itu juga dikatakan juga Al-Hikmah. Okey, dalam bab kedua iaitu dia menceritakan tentang menyelusuri sejarah Al-Quran. Bila Al-Quran itu ditulis, dan di sini banyaklah bentuk-bentuk yang disampaikan bermula daripada zaman Rasulullah SAW dan juga 4 orang khalifah seterusnya. Nanti boleh itulah tuan itulah kalau saya nak ulaskan panjang sangat sini. Okey, tengok pada bab ketiga, dia iaitu mengapa Al-Quran ini diturunkan. Okey, di sini saya nak sikit je lah, nak terangkan situ mengapa ia diturunkan, peringkat penurunannya. Okey, dia ada proses pertama dan juga proses kedua. Bagaimana proses pertama? Dikatakan dia diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu sampai ke langit dunia, dan dikatakan berlakunya pada malam Lailatul Qadar, bulan puasa, sepenuh puasa besok tu insya-Allah kita akan berjumpa malam tersebut. Kalau kita cari insya-Allah kita jumpa. Okey, manakala pada proses kedua iaitu bagaimana Al-Quran ini dikatakan turunkan, iaitu berlaku secara beransur-ansur. Ini pendapat kedua dan berperingkat dia kata daripada Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya dikatakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kisah sejarah Rasulullah tu kan, bagaimana Nabi daripada seorang yang tidak pandai membaca dipeluk begitu erat oleh Jibril, merupakan mewujudkan dia punya zat dia situ. Okey, sorry ya. Okey, bagaimana wahyu pertama ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Malaikat Jibril di Gua Hira. Okey, dia punya Gua Hira tu kalau kita pergi ke Mekah tu, dia punya ketinggian tu bagaimana kita lihat kesabarannya Nabi berkhawat di sana, mengasingkan diri daripada kebrokan zaman jahiliah
pada masa tersebut. Okey, yang seterusnya. Kalau surah yang pertama tu biasa kita dengarkan, surah Al-Alaq tu ayat 1 hingga 5. Okey. Seterusnya iaitu tempoh Al-Quran ini langsungkan dikatakan selama 20 tahun diturunkan berdasarkan mengikut waktu, tempatnya di mana, keadaan dan peristiwa tertentu yang berlaku. Okey, kita balik pada seterusnya. Okey, dalam bab 3 juga iaitu dikatakan tujuan Al-Quran itu diturunkan. Kita boleh tahu kenapa Al-Quran itu diturunkan. Dan Al-Quran itu diturunkan adalah kepada manusia yang terpilih. Itu sebagai Rasul yang terbaik. Iaitu kekasih Allah. Bagaimana kalau kita pergi ke Madinah tu, kita lalu di kawasan Raudah tersebut. Ya Allah, terasa seolah-olah wujudnya Nabi di Masjidil Nabawi tersebut kan. Okey, seterusnya iaitu kita lihat bagaimana Al-Quran diturunkan kepada umat terbaik dan kepentingan Al-Quran itu dalam kehidupan manusia sebagai, kita lihat sebagai panduan, kepanduan untuk manusia menjalani kehidupan. Okey, yang seterusnya kita lihat itu dalam Al-Quran ini di okey, bab yang keempat. Sorry yang tadi. Dia Al-Quran ini diturunkan, itu sejarahnya, iaitu dikata ada 6,236 ayat dan 114 surah. Dikatakan selama 23 tahun. Selama 13 di Makkah, iaitu ketika usia Nabi 40 hingga 53 tahun. Dan selama 10 tahun di Madinah sehinggalah Rasulullah wafat. Okey, di sini dia terbagi kepada dua surah, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Okey, kenapa dia sebagai itu? Iaitu bagaimana dimasukkan surah itu dikatakan diturunkan sebelum berlakunya hijrah Nabi ke kota Madinah. Walaupun, itu dia kata, walaupun ianya diturunkan selain di Mekah. Berarti benda ni berlaku sebelum berlakunya hijrah Nabi. Dikatakan terdapat 4,475 ayat dan terdapat 28 surah. Dalam ini diceritakan janji-janji baik Allah pada manusia, janji-janji buruk kepada manusia, peringatan dan berita gembira kepada manusia di akhirat nanti, iaitu pengakhiran kita itu berada di sebuah dunia yang kekal, asyik tuayan yang kita lakukan di dunia. Okey, manakala surah Madaniyah ini diturunkan selepas hijrah, walaupun dikata ianya diturunkan selain di Madinah, tak semestinya di Madinah, tetapi ianya turun selepas berlakunya hijrah Nabi. Dikatakan terdapat ada 1,761 ayat dan ada 86 surah. Dalam surah ini mengenai hukum-hukum syariat Allah, tentang puasa dan juga solat. Perkara wajib yang kita harus lakukan 5 waktu sehari semalam sebagai tanda keimanan kita kepada Allah. Bagaimana solat ini adalah satu anugerah Allah kepada umat Nabi, nak menjadikan kita ni seorang yang begitu taat kepada perintah Allah. Okey, besok dah Ramadan, satu Ramadan, bukan satu Syawal ya tuan-tuan. Okey. Balik kepada yang asal. Lihat pada bab keempat, iaitu skopnya dalam bidang Al-Quran. Dikatakan Al-Quran ini bersifat menyeluruh. Bagaimana kurniaan dan anugerah dari Allah Ta'ala sebagai panduan lengkap untuk bekalan di akhirat supaya tidak terjerumus dalam kesesatan dan kejahilan. Di dalam skop bidang Al-Quran ini yang terkait iaitu bidang tauhid, tentunya rukun iman, bidang syariah, yang kedua iaitu rukun Islam, dan yang ketiga bidang akhlak, bagaimana cinta kita kepada Allah dan Rasul,
tawakal, istighfar, taubat, sabar dan berbagai lagi untuk manusia sebagai panduan hidup. Okey, dalam bab kelima sini iaitu perbezaan Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Okey, diceritakan tentang perbezaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis kursi dalam ini, dan juga diterangkan iaitu perbezaan antara hadis nabawi dan juga perbezaan hadis kursi dalam bab yang kelima ini. Okey, apa itu hadis nabawi? Apa itu hadis kursi? Okey, terlihat di sini dikata iaitu lafaz dan maknanya daripada Rasulullah sendiri. Maknanya bersifat tauqifi dan taufiqi. Apa dimaksud itu? Tuan-tuan dan puan boleh lihat di bawah itu apa maksudnya situ. Okey, yang ketiga dikatakan hadis nabawi ini diriwayatkan secara jelas dengan dinisbahkan kepada Rasulullah. Manakala hadis kursi iaitu lafaznya daripada Rasulullah dan maknanya terus dari Allah. Berarti maknanya bersifat tauqifi, diriwayatkan secara jelas dengan dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Okay. Dalam bab yang ke-6 iaitu perbezaan Al-Quran dengan kitab-kitab agama lain. N terkeluar situ. Okey, mengapa Allah membezakan Al-Quran dengan kitab-kitab agama yang lain? Di sini kita boleh melihat bagaimana Al-Quran ini dalam bab yang ke-6 ni dia menceritakan iaitu sebaik-baik cerita ialah alam Allah. Bagaimana Al-Quran itu dikata sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Iaitu terlihat cerita-cerita yang disampaikan dalam Al-Quran itu merangkumi Nabi-Nabi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu yang boleh dijadikan pengajaran kepada umat yang terkemudian. Okey, berarti di sini kita lihat Al-Quran ini sebagai petunjuk, rahmat dan berita gembira kepada manusia. Di sini terdapat apa dikatakan Al-Huda, Al-Inqaz, Al-Rahman dan Al-Bushra. Okey, kita lihat di sini juga dalam bab yang ke-6 juga dikatakan bagaimana membaca dan mengamalkan Al-Quran akan memperolehi ganjaran daripada Allah. Betul lah? Apabila kita berada di alam barzah, bagaimana orang yang hafaz Al-Quran begitu istimewanya mereka daripada solat yang ditanya, itu Al-Quran itu sebagai pendinding kita kepada manusia berada di alam barzah. Okey, di dalam bab ini juga diceritakan bagaimana Allah memuliakan golongan yang mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maksudnya dia kata sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Belajar Al-Quran dan mengamalkan. Macam kita tak tahulah, ada setengah yang tuan-tuan dan puan memang mampu lah. Macam saya ni nak pelajari tu angkat-angkat lagi kan. Nak mengamalkan tu, Masya Allah. Tak mampu lah. Dia makan rumput je. Cai-cai. Okey. Bagaimana dikatakan Al-Quran ini dikatakan dibaca berulang kali namun tidak pernah jemu membaca. Betul kan? Mesti kan? Pertama pula kita baca yang tak pandai bahasa Arab ni, kita baca yang terjemahan tu berarti dia kata lebih menusuk ke jantung. Lebih menusuk ke jantung. Di mana dalam surah-surah tertentu kita lihat bagaimana kejadian, apakah peristiwa di akhirat nanti digambarkan, diceritakan. Masya Allah, ya kan? Saya nak jadi ustaz pula, sorry. Okey, kita lihat seterusnya iaitu bab ketujuh. Bab ketujuh iaitu rahsia di sebalik kemuliaan Al-Quran. Rahsia di sebalik kemuliaan Al-Quran. Dia kata 4 rahsia menjadikan Al-Quran itu mulia dan tinggi di sisi Allah. Iaitu yang pertama, pujian Allah terhadap penurunan Al-Quran. Iaitu maknanya dikata segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad SAW kitab suci Al-Quran dan tidak menjadi
padanya sesuatu yang bengkok, iaitu terpesong. Kita lihat, kita beruntung mendapat Rasulullah SAW, iaitu Nabi seluruh umat. Berbanding Nabi-Nabi sebelum ini, iaitu Nabi untuk kaum mereka sendiri. Begitu besarnya kita lihat cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Okey, manakala dalam bab yang ke-8 juga, iaitu Al-Quran ini menerangkan tentang ilmu qiraat, iaitu bukti kemujizatan Al-Quran. Dalam bab ke-8 ini diceritakan iaitu definisi ilmu qiraat, iaitu bagaimana dia adalah merupakan salah satu bukti kehebatan ilmu Al-Quran, bagaimana mempamerkan bentuk-bentuk bacaan Al-Quran itu, indahnya Al-Quran itu, bentuk kemudahan dan kesenangan kepada pembaca-pembaca Al-Quran. Dan kita lihat bagaimana kepelbagaian bacaan qiraat ini diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia, dikatakan menjadi satu bukti bahawa ia merupakan wahyu dari Allah. Definisi qiraat ini kita boleh lihat dari segi sudut secara umum, dari segi sudut bahasa, dari sudut istilah. Okey, dalam bab ini juga, bab 8 ini kita lihat bagaimana perkembangan ilmu qiraat itu juga, iaitu dia dan juga pembahagian sanad tentang ilmu qiraat, itu qiraat tawatir, qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat syadz, qiraat maudhu, qiraat iaitu yang menyerupai hadis-hadis mudhaj. Okey, dalam bab ini juga dikatakan ciri-ciri qiraat yang mutawatir dan sahih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sahabat yang dirahmati Allah. Seterusnya kita lihat dalam bab yang ke-9, bab 9, iaitu bagaimana kita boleh bersatu dan memperbaikikan diri dengan Al-Quran. Bagaimana kita harus sedar bahawasanya kita sebagai umat Rasulullah SAW, tanggungjawab kita untuk mengaplikasikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Okey, dalam sini kita lihat kesatuan iaitu melalui prinsip Al-Quran. Itu seterusnya, kata bagaimana Al-Quran ini yang diambil secara terus tanpa ada sebarang unsur pemikiran atau acuan manusia di dalamnya. Begitulah juga jernihnya fikrah dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip Al-Quran ini katakan sebagai asas kepada kekuatan umat. Bagaimana ceritakan dalam Al-Quran juga kisah Nabi-Nabi kan. Contohnya kisah Nabi Musa. Bagaimana mata air Nabi Musa, iaitu baginda telah memukul tongkat baginda ke batu, lalu terpancarlah kedua belah mata air sebagai penghilang haus kepada 12 kabilah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada dalam bab ini juga, iaitu Al-Quran ini dikata sebagai merubah kejahilan umat. Merubah kejahilan umat. Itulah dalam Al-Quran ini memang panduan lengkap kepada manusia jika ianya adalah orang yang beriman. Nak baca Quran ni memang berat. Memang berat. Kalau ada baca nak tinggal tu, ya Allah, rasa sayangnya ya Rabbi ya. Satu hari satu buka tu pun dah rasa bertuah kan. Sebab Al-Quran ini adalah cahaya wahyu Allah. Okey, dalam bab yang ke-10 ini dinyatakan tentang himpunan doa-doa dari Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu adalah semuanya doa. Itulah kita lihat bagaimana di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, selepas solat, imam tak ada baca doa, kita semua beramin-aminkan. Sebab dalam bacaan solat itu adalah doa. Okey, bagaimana dikatakan solat ini adalah himpunan doa-doa? Kerana dalam Al-Quran itu ada tentang doa tentang pengaduan, rintihan kita, harapan kita kepada Allah sebagai pencipta kita. Okey, dalam itu juga Al-Quran juga ada ayat-ayat syifa, iaitu sebagai penyembuh, penyembuh kepada kesakitan kita.
Contohnya biasa orang amalkan Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asbi syai'ul ardi wa la samai was-sami alim. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana iaitu bab yang ke-11. Bab 11 Al-Quran pada zaman moden ini bagaimana pada zaman moden ini iaitu zaman era digital ni pelbagai aplikasi telah dicipta untuk kegunaan atas talian. Tak perlulah pada sungai tu kan. Dan sambil saja tak perlu bawa Quran yang besar yang tebal. Kita buka dalam handphone kita pun boleh kita baca. Utamanya hari Jumaat tu kan. Sambil imam baca khutbah tu tak habis, eloknya kita fokus pada imam baca khutbah. Ni sebelum imam baca khutbah kita lihat bagi lelaki lah ada setengah tu gonok dok main game. Berarti kenikmatan berada di dalam masjid itu hilang begitu saja. Okey, bagaimana aktiviti pemeliharaan dan penyelidikan Al-Quran? Al-Quran itu di institusi pengajian tinggi dan juga Al-Quran itu di internet. Dan juga penterjemahan Al-Quran dalam bahasa-bahasa hidup dunia. Apa untung belajar bahasa Arab bahasa Al-Quran. Okey, seterusnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam bab yang ke-12 iaitu adab membaca Al-Quran. Apakah cara kita nak menghadapi Al-Quran? Mentazimkan Al-Quran dikata adalah adab seorang pembaca Al-Quran yang baik. Perkara ini perlu kita amalkan. Bagaimana nak baca Quran? Mesti dalam berkeadaan duduk. Pegang Al-Quran kan. Hayati bagaimana kehidupan kita di alam barzakh nanti. Di alam akhirat nanti. Berhadapan dengan Allah di padang mahsyar. Dengan jumlah manusia yang begitu ramai. Kita berhadapan dengan Allah memikulkan dosa dan pahala kita. Ya Rabbi. Okey kelas, kelas macam mengajar lah. Ya Rabbi. Okey, kelebihan bagi orang yang kata Al-Quran dikatakan doanya dimakbulkan oleh Allah, mendapat keberkatan dalam kehidupan, dilimpahi cahaya Al-Quran dalam hidupnya, mendapat pahala kerana membaca. Dikatakan baca satu ayat pun dah dapat pahala. Bagaimana dikatakan mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat yang melazimi kata Quran. Puasa-puasa ni elok kan? Kata Quran ni kan? Dibaca daripada juzuk yang pertama sampailah juzuk yang terakhir. Sebab tak datang sekolah, tak ada terkejar-kejar kita kan? Kita yang menguruskan masa. Bukan kita terikut masa lah sebab cuti sekolah. Okey, dalam dikatakan kata Al-Quran juga dikatakan hatinya sentiasa dihidupkan oleh Allah. Ini boleh diterangkan oleh Ustaz lah. Saya ni cuma membaca buku apa yang terdapat dalam buku tersebut lah. Okey, berkongsi maklumat yang ada dalam buku tersebut. Okey, bagi yang kata Al-Quran juga dikatakan diberi syafaat yang paling tinggi iaitu syafaat Al-Quran di sisi Allah di hari kiamat kelak. Hebatnya orang yang hafal Al-Quran. Ya Rabbi. Okey, dalam bab ini juga dinyatakan tentang bagaimana perkara-perkara sunat ketika khatam Quran. Okey, seterusnya iaitu bab yang terakhir. Bab terakhir Quran ni kadang-kadang dah lama simpan, ada juga yang koyak, yang dah reput dan perlu disemadikan, perlu disemadikan dengan begitu suci kerana ia adalah kalimah daripada Allah. Bagaimana perupusan kita tu dikatakan biasanya sisa pembakaran atau debu hendaklah ditanam di tempat yang dikawal. Dulu pernah diakan Ustazah Rosimah tu kan, yang bersama barisan Ustazah dulu mengumpul ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh guru kita, dibakar dan ditanam di tepi surau. Kalau macam saya kat kampung tak masalah lah, sebab memang rumah tu ada sungai. Okey, yang terakhir iaitu dalam buku ensiklopedia ini, iaitu dinyatakan terdapat 150 fakta menarik mengenai Al-Quran. Iaitu macam belajar sejarah kan.
5W1H kan. What, who, when, why. Okey, sini dia kata apa. Apa ni iaitu definisi Al-Quran, definisi ilmu qari'ah, sejarah Al-Quran, masyhad Usmaniyah, tulisan dalam Al-Quran, skop bidang Al-Quran, mujizat Al-Quran, ilmu-ilmu dari Al-Quran, doa-doa dan ayat sifat dari Al-Quran, nama-nama mulia dari Al-Quran. Itu apa dikatakan Al-Quran. Okey, siapa yang menurunkan Al-Quran? Siapa di sini iaitu siapa yang menurunkan Al-Quran dan kepada siapa Al-Quran itu diturunkan. Ya. Okey, siapa yang mula mengumpulkan Al-Quran? Itu kita lihat dalam, kalau baca dalam bab yang ni, kita lihat bagaimana usaha sahabat-sahabat Nabi mengumpul Al-Quran, kisah daripada ramainya korban para penghafaz Al-Quran semasa perang perang apa itu. Okey. Dan dalam Al-Quran, siapa penulis Al-Quran? Dalam sini dia kata siapa imam Quran yang 10 itu. Okey, dalam 50 khatam hari ini dia kata bila Al-Quran ini diturunkan. Wahyu pertama diturunkan apa dia, dan bila ini dikatakan Al-Quran mula dikumpulkan. Dalam mengapa sini kita boleh lihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Kenapa diturunkan kepada manusia? Kenapa diturunkan kepada Rasul? Okey, Al-Quran dipelihara oleh Allah. Al-Quran dalam bahasa Arab. Mengapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Dikatakan itu pada peringkat awal iaitu bahasa Quraisy. Dan juga bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, yang seterusnya kita lihat di mana Al-Quran itu diturunkan. Wahyu pertama diturunkan di mana Al-Quran itu dikumpulkan, dari mana datangnya Al-Quran dalam bab ini, dan yang terakhir kita lihat bagaimana sini maksudnya dia kata Al-Quran ini diturunkan. Bagaimana Al-Quran ini diturunkan? Bagaimana kita nak melupuskan Al-Quran? Bagaimana kita nak baca Al-Quran dengan adab? Bagaimana kita nak mengkatamkan Al-Quran? Dalam buku ini ceritakan. Hari ini baca bab apa, dia semua buat pembahagian dah semua. Kalau tuan-tuan anda punya buku ni, alhamdulillah lah. Yang belum miliki tu tak masalah. Dan biasa harganya pun tak mahal. Buku ni ada promosi, harganya lebih kurang RM38 daripada harga RM50. Kebetulan saya order tu ada 2 buah buku, iaitu buku Ensiklopedia Al-Quran dan Riwayat Hidup Rasulullah SAW. Yang tu belum habis baca lagi. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sajalah pasan buku yang saya baca daripada minggu lepas lagi sampailah ke semalam. Malam tu buatlah PowerPoint. Kalau baca cakap ini kan orang leka pula kan. Dahlah suara tak handsome. Okey, walaupun bagaimanapun semoga kita dirahmati Allah. Kerana Ramadan yang akan tiba, saya mohon maaf jika berlaku kesilapan dalam pembentangan ini. Okey, segala yang baik itu datang dari Allah. Yang buruk itu kelemahan saya sebagai manusia yang jahil, perlu mempelajari ilmu untuk terus mempelajari sebagai berkat pada kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah, majlis mengucapkan. Okey, sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Rosdi. Tahniah kerana kupasan yang amat menarik sebentar tadi bersama dengan presentation yang begitu berinformasi. Baiklah, sekarang sampailah kita kepada guru yang terakhir untuk berkongsi bahan bacaan beliau. Dipersilakan kaunselor kita Puan Nur Idura untuk menyampaikan resensi buku yang bertajuk Biografi Indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan. Terima kasih Puan Raja selaku pengacara majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada barisan pegawai PPD, ketua barisan pentadbir, rakan-rakan guru serta semua yang mengikuti program ini. Saya akan berkongsi bacaan saya yang bertajuk
biografi indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya terdapat banyak subtopik yang ada dalam buku ni, tapi saya tertarik untuk berkongsi kisah yang bertajuk Mengembala Kambing dan Proses Berfikir. Seawal usia 15 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menumpukan fikirannya dengan selalu merenung setiap sesuatu. Salah satu faktor yang mendorong baginda untuk berfikir dan merenung adalah sewaktu mengembala kambing keluarga baginda dan kambing penduduk Mekah. Jika mengenang dirinya yang pernah mengembala kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bahagia dan berkata, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengembala kambing. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa diutus dan dia mengembala kambing. Daud diutus dan dia juga mengembala kambing. Begitu juga dengan diriku, aku diutus dan mengembala kambing keluargaku di Ajiat. Pada waktu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan pandangannya ke langit dengan mengamati satu persatu apa yang dapat dilihat di sana. Dari situ, secara tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terfikir, siapa sebenarnya pencipta alam semesta ini? Dengan kesibukan baginda yang gemar berfikir dan merenung ini, telah mengalihkan perhatian baginda daripada bermain-main dan melakukan sesuatu yang melalaikan. Oleh sebab itulah, baginda telah diberi gelaran Asy-Syadiq Al-Amin kerana baginda jarang sekali bermain dengan teman-teman seusianya. Baginda pernah menyatakan hasratnya kepada seorang teman untuk bermain-main dengan pemuda seusianya di kota Mekah. Ketika menghampiri kota Mekah, baginda telah tertidur setelah mendengar bunyi yang riuh di majlis perkahwinan. Begitu jugalah dengan malam-malam seterusnya yang mana baginda turut tertidur. Keadaan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawasanya baginda telah terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Sebagai kesimpulan daripada sinopsis ini, pekerjaan baginda sebagai pengembala kambing tidaklah memberikan hasil yang lumayan. Kehidupan yang dijalani oleh baginda penuh dengan sifat zuhud dan lebih kepada untuk menghilangkan rasa lapar perut sahaja. Baginda pernah bersabda, kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan jika kami telah makan, tetap tidak kenyang. Jadi bagi saya, kisah mengembala kambing dan proses berfikir ni memang sangat menarik untuk dibaca sebab terdapat beberapa falsafah yang boleh diambil melalui kisah ni. Antaranya, berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu tindakan kerana setiap keputusan yang bakal diambil perlu melalui pertimbangan yang sewajarnya untuk menilai kesan baik dan buruk yang bakal diterima setelah sesuatu keputusan itu diambil. Yang keduanya, jika dilihat pengisian dalam buku ni juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisi masa yang terluang semasa sedang mengembala kambing dengan berfikir. Baginda berfikir untuk mendapatkan jawapan tentang pencipta alam semesta ini. Begitu jugalah dalam kehidupan kita, jika menggunakan masa yang terluang dan dengan melakukan sesuatu seperti berfikir tentang hala tuju kehidupan kita sebagai manusia yang beriman, berfikir tentang fitrah kejadian manusia, insya-Allah kita juga akan menemui jawapan yang dicari sekaligus akan mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih baik serta mendapat keredaan Allah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Idura di atas kupasan sebentar tadi. Setiap bait ayat yang dicerna, setiap untaian kata nasihat yang dicakna membawa berjuta makna. Itulah buku bahan bacaan terindah yang tercipta buat santapan minda manusia sejagat. Jadi dengan berakhirnya resensi buku oleh Puan Nur Idura sebentar tadi, maka berakhirlah program Jom Baca Bersama untuk 10 minit anjuran SMK, anjuran Pusat Sumber SMK Sungai Pusu. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua, guru-guru, PIBG, termasuklah Encik Muhammad Yasir Ashraf yang banyak membantu serta para ibu bapa sekalian yang di atas kehadiran program kita pada hari ini. Semoga perkongsian yang dilakukan memberikan sejuta kebaikan dan ilmu buat kita dalam mencari reda ilahi. Usah keliru kertas dan kaca, nilainya ilmu tiada terperi.
tiada rugi insan membaca, pahala diperoleh, martabatnya tinggi. Sekian, saya akhiri majlis kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.